Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera para pelajar, adik-adik, anak-anak yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan adik-adik semua para pelajar dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang bersemangat, insya-Allah. Mudah-mudahan dalam keadaan nak menghadapi peperiksaan yang tak lama lagi. Elakkan rasa gemetar, jauhi rasa gemuruh dan tinggalkan rasa risau itu semua. Kerana apa? Kerana peperiksaan itu akan datang. Kalau adik buat apa-apa sekalipun, dia takkan lari peperiksaan itu, dia tetap akan datang. Sebab itu, masalah ujian kita tidak dapat lari, melainkan menghadapinya. Ayo adik-adik sekalian, pada kali ini insya-Allah saya akan berkongsi dengan adik semua tentang beberapa tips atau kaedah yang boleh sama-sama kita amalkan, yang boleh sama-sama kita terapkan dalam jiwa kita, dalam minda kita, absorb masuk dalam jiwa kita ini. Insya-Allah dapat kita amalkan, kita praktis, lalu akhirnya kita dapat menjawab peperiksaan dengan cemerlang dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Apa dia yang pertama? Yang pertama sekali adik-adik, percaya, yakinlah bahawasanya peperiksaan itu penting, tetapi bukan segala-galanya. Ingat, peperiksaan itu important, kata my grandmother said. Apa dia? Peperiksaan itu penting, tetapi bukanlah segala-galanya. Maka di sini letakkan dalam mindset kita, apa saja yang aku usahakan, apa saja yang aku jawab, apa yang bakal aku tuliskan nanti, itu adalah apa yang aku mampu, dan ini semua berdasarkan hasil usaha aku sendiri. Itu yang pertama. Yakin bahawa peperiksaan itu penting, tetapi pandai bukan segala-galanya. Yang kedua adik-adikku sekalian, bila mana kita sedang nak menghadapi peperiksaan ini, jangan sesekali kita lupa bahawasanya kita berharap gantunglah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah berhempas pulas, berusaha siang dan malam, tak tidur, tak cukup tidur. Nampak mata-mata adik semua tu lebam-lebam belaka tu. Lebam banyak tidur ke lebam kurang tidur tu? Nampak macam kurang tidur. Mudah-mudahan kurang tidur sebab apa? Sebab kita nak menghadapi peperiksaan ini semua. Jadi kita perbanyakkan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa adik-adik? Hati yang senantiasa bergantung harap pada Allah, bila mana kita dapat putusan nanti, kita yakin bahawa inilah keputusan dari Allah. Kita redha, kita terima, dan kita tawakal pada Allah adik-adik. Jadi jaga solat, jaga ibadat kita, dan jangan sesekali lupa berdoalah pada Allah, kerana yakinlah Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat hamba-hambanya. Belajar untuk faham, bukan untuk ingat. Sebab apa adik-adik? Mengikut kajian pakar-pakar dalam pembelajaran ni atau psikologi sendiri mengatakan bahawa kita belajar untuk faham, tempoh ia akan berada dalam ingatan kita akan jadi panjang, lama. Tetapi kalau kita belajar untuk ingat, kita akan mudah lupa. Maka oleh sebab itu, kita belajar untuk faham. Saya bagi contoh mudahlah adik-adik sekalian. Sekiranya orang datang pada kita dan dia katakan pada kita lembu. Wah, siapa tu ya yang cakap kita lembu tu? Kurang asam betul. Lah, ini contoh. Orang katakan pada kita lembu. Adakah kita akan terbayang dalam fikiran kita L-E-M-B-U? Oh tidak. Apa yang kita akan terbayangkan adik-adik sekalian? Kita akan terbayangkan makhluk yang berbadan besar, ada tanduk, mata, pakai baju. Itu bukan lembu. Kita akan terus terbayang makhluk tersebut, bukan? Ya, kita akan terbayang makhluk tersebut. Maknanya kita sudah faham sejak kecil. Lembu, ini ciri-cirinya. Kalau kangaroo, ini ciri-cirinya. Kalau Ilyas, begini ciri-cirinya. Tak perlu disebut lagi, tak perlu dieja dalam fikiran lagi, tak perlu nak diingat-ingat apa tu, tak perlu. Maka oleh sebab itu adik-adik, sama juga dalam kita peperiksaan kelak. Bila kita belajar untuk faham, maka mudah untuk kita keluarkan balik maklumat tersebut di waktu peperiksaan nanti. Kita eratkan hubungan kita, perbanyakkan kita doa pada Allah SWT, minta Allah SWT eratkan hubungan kita dengan ibu ayah kita. Taat perintah ibu ayah adik-adik sekalian, perbaiki hubungan adik-adik dengan mak ayah masing-masing. Kalau yang masih ada mak, masih ada ayah, kalau dua-dua masih ada, alhamdulillah. Minta maaf, minta ampun pada mak ayah masing-masing. Sebab doa anak yang soleh, doa yang insya-Allah dimakbulkan oleh Tuhan. Seperti mana lagu yang mungkin anda pernah dengar. Sifat anak yang soleh, mentaati ibu ayah, tidak membantah, malah mentaatinya. Sikit saja. Kan? Sifat anak yang soleh, taat pada perintah ibu ayah, menghormati,
dan mengasihi mereka adik-adik sekalian. Kerana apa? Bila kita mengasihi, menyayangi ibu ayah kita, insya-Allah hidup dan perjalanan kehidupan kita ini akan diberkati Tuhan. Pahit getir hidup dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Terdidik sejak mula, tabah berusaha tanpa cuba melangkah tak kemana. Di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Kini standing in the eyes of the world hanyalah selangkah dari nyata. Keazaman membara di jiwa, menanti saat bebas merdeka. Tiba masa kau melangkah gagah, bersemangat ke arah matlamat sedaya upaya. Engkau terunggu, wajar standing in the eyes of the world. Harapan yang pernah terkulai layu kembali segemekar bawah bayanganmu. Setiap manusia ingin berjaya, namun tak semua miliki Tuhan. Engkau